Okey, ini adalah contoh yang berkaitan dengan soalan ketaksamaan yang soalan besar yang bermasalah dalam bentuk ayat. Puan Carol perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Okey, tulis dua ketaksamaan selain X lebih besar dari kosong, Y lebih besar atau sama dengan kosong untuk mewakili syarat pemilihan peserta choir. Lukis dan lorekkan. Okey, pada graf, okey, dia ada soalan lain, nanti kita baca balik soalan ni. Okey, kat sini soalan pertama awak kena buat dua ketaksamaan. Dua ketaksamaan yang X lebih besar daripada kosong dengan Y lebih besar dari kosong, dia dah bagi. So, awak kena buat lagi dua ketaksamaan daripada ayat dia ni. Okey, dia memilih selebih-lebihnya. Perkataan selebih-lebihnya bukan lebih besar tau. Selebih-lebihnya adalah lebih kecil. Paling lebih lah. Maksudnya kalau dalam soalan, kalau dalam bahasanya, paling lebih pun 20 orang je. So, yang kita punya persamaan, X adalah peserta perempuan, Y adalah peserta lelaki. Jumlah X tambah jumlah Y adalah kurang daripada 20. 20 orang je peserta choir tu. 20 orang dan ke bawah. Tak boleh lebih daripada 20. Itu maksud selebih-lebihnya. Okey, yang lain, peserta perempuan sekurang-kurangnya. Kata sekurang-kurangnya bukan kurang tau. Sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan. Macam bahasa pasalnya bila cikgu nak awak dapat sekurang-kurangnya 70. Mesti 70 dan ke atas. Tu ayat sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan 2 kali peserta lelaki. Peserta perempuan adalah 2 kali peserta lelaki. Peserta perempuan X adalah 2 kali peserta lelaki. Sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan 2Y. Okey, kat sini bila Y duduk kat belakang, awak kena tukar terus dia duduk kat depan. Sebab bahaya duduk kat belakang. Nanti fikir lebih besar ni kita lorek bahagian atas. Bukan. Kita syarat untuk lorek mesti Y tu mesti kat depan dan Y tu mesti positif. So kita nak jadikan Y tu mesti dekat depan. Okey, contohnya lah. Satu contoh cikgu letak X tolak Y lebih besar daripada 8. Contohnya macam ni kan. Bila awak jumpa soalan macam ni, jangan ingat lebih besar tu awak terus ada buat garisan putus-putus, awak buat lorekan dia kat atas. Salah. Okey, untuk yang ini awak kena tengok Y dia dekat depan ke kat belakang. Y dia tu dekat persamaan depan. Tapi Y dia ni negatif. Bila Y dia negatif, awak kena tukar tanda dia. Kita akan bila persamaan garisan dia dekat macam ni, Y dia ni awak akan jadikan dia lorekkan bahagian bawah. Kita akan terbalikkan dia punya ketaksamaan. Kalau Y dia negatif, dia akan lorekkan ikut tanda yang terbalik. Kalau yang ini akan jadi lebih kecil. Sebab apa? Kalau awak pindah-pindah ketaksamaan, memang awak akan tukar jadi ketaksamaan dia ni, tukar tanda je jadi lebih kecil. Kalau dia positif, kita akan lorekkan macam biasa ke atas. Kalau dia negatif, kita akan tukar dia punya ketaksamaan. Okey, sama juga kalau macam yang ni. Kalau Y dia ada dekat belakang, Y dia kat belakang, awak jangan terus lorekkan lebih besar. Kita akan tukar tanda dia, akan jadi Y dia lebih kecil atau sama dengan X. Cara baca ni X lebih besar atau sama dengan 2Y. Tapi bila kita terbalikkan, dia akan jadi, kita baca daripada belakang, 2Y lebih kecil atau sama dengan X. Kita akan terbalikkan persamaan. Okey, syarat untuk kita lorek tu pastikan Y tu mesti positif. Okey, Y tu, syarat untuk Y nak lorek, mesti Y tu mesti positif dan Y tu mesti duduk bahagian depan. Kalau bahagian depan dia lebih besar daripada contohnya X, okey, ni terus ambil jawapan dia, terus lorekkan lebih besar. Kalau Y dekat belakang, kita akan tukar tanda. Boleh faham tak? Faham tak ayat cikgu tu? Y tu mesti syarat dekat depan. Kalau Y dekat belakang, tukar tanda siap-siap. Kalau ni Y dia kat depan, okey, ni kekalkan lah biasa. Kita akan ambil, kita lorekkan lebih kecil. Okey, kat sini dia bagi soalan macam ni je, dia tak bagi gambar, awak kena lukis gambar sendiri. Okey, nak lukis gambar sendiri, first awak kena buat dia punya jadual dulu. Okey, jadual dulu untuk tahu dia punya koordinat. Sekurang-kurangnya kalau nak buat garisan, awak kena dapatkan 2 titik.
Bila dah dapat 2 titik, boleh sambungkan, baru boleh dapat garis lurus. Okey, kita start dengan persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 20. Bila kita nak buat masukkan dalam persamaan, awak tak payahlah buat benda ni. Tanda-tanda lebih kecil, lebih besar tu untuk lorikkan sahaja. Cap. Okey. Kat sini, X dia kosong. Masukkan apa-apa nilai pun boleh. Tapi tak payahlah kecil sangat, tak payah besar sangat. Macam ni, awak nampak 20, awak boleh pakai sifir 10. Okey, cikgu dia contohnya dia letak kosong. Kalau nak letak 10 pun boleh, nak letak 20 boleh, 30 boleh. Ini cadangan sahaja. Okey, kosong, bila X dia kosong, masukkan kosong. Kosong tambah Y sama dengan 20. So, Y dia adalah 20. Dapat nilai Y ni masuk dalam ni. Okey, yang untuk ini boleh je nak letak titik apa-apa. Okey, dia masukkan 20. 20 adalah X. 20 tambah Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 tolak 20 dapat kosong. So, dapat kosong. Dapat 2 titik cukup. Nak buat banyak titik pun boleh. Tapi cukup sekadar 2 titik. Sebab bila ada 2 titik, contohnya titik ni dengan titik ni. Kita garis dah dapatlah garis lurus. Tak perlu nak banyak-banyak titik. Kalau lengkung, awak kena sekurang-kurangnya banyaklah titik yang awak kena buat. Sebab kalau lengkung, ini dengan ini saja, macam mana kita nak tahu dia lengkung dia macam ni ke, lengkung dia macam ni ke. Kalau garis lurus, sekadar 2 titik je dah cukup. Okey, untuk persamaan yang kedua, 2Y sama dengan X. Okey, ni pun sama, boleh gantikan kosong. Bila X dia kosong, Y sama dengan kosong bahagi 2 dapat kosong. Okey, bila X dia 20. Sekejap, kenapa ni? Tak terang lagi. Okey, bila X dia 20, 2Y sama dengan 20, Y sama dengan 20 bahagi 2, dapat 10. Okey, ni koordinat dia. Okey, 2 titik ni awak kena plotkan. 0, 20. 0, 20. Okey, plotkan kat sini. 20, 0. Okey, plotkan dekat sini. Okey, dia kan dah ada 2 titik kan, buat garisan. Garisan ni kena hati-hati, tengok balik pada persamaan, dia ada sama dengan. So, garisan dia garisan padu. Kalau tak ada sama dengan, dia adalah garisan putus-putus. Biasanya kalau tak ada sama dengan, ayat dia kurang, lepas tu dengan lebih. Dia tak ada ayat kata ganda. Kalau ada ayat kata ganda, biasanya macam sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, itu ada sama dengan. Kalau dia kata kurang saja, dia putus-putus lah. Dia tak ada sama dengan. Okey, ni yang kedua, 0, 0. 0, 0 kat sini. Okey, 20, 10. 20, 10. Sorry, sekejap ternampak. Okey, 20, 10. 20, 10 kat sini. Okey, ini buat garisan padu. Sebab dia punya persamaan dia adalah ada sama dengan yang ni. Kita pakai yang ni. Okey, sekarang barulah kita nak lorikkan. Okey, ni tadi lebih kecil. Lebih kecil kita buat putus-putus ke bawah. Buat putus-putus ke bawah. Untuk persamaan yang ini lebih kecil juga, buat putus-putus ke bawah untuk garisan dia. Jangan salah garisan tau. Bila kita dah labelkan, kita dah tahu garisan tu adalah untuk persamaan ni. Okey, lagi satu persamaan dia yang dia dah bagi ni tadi, X lebih besar dengan Y lebih besar. Dua-dua lebih besar. Bila X lebih besar dari kosong, rambu-rambu dia adalah dekat sebelah kanan. Bila Y lebih besar daripada kosong, rambu-rambu dia di sebelah atas. So, mana yang banyak rambu-rambu? Yang ni. Kawasan segitiga. Yang ni kita akan lorikkan balik. Lorikkanlah cantik-cantik. Okey, itu adalah baru soalan lukis dan lorikkan rantau yang memuaskan persamaan. Baru soalan B. Okey, soalan C, daripada graf, tentukan bilangan minimum. Minimum ni bilangan yang paling minimum, paling kurang, dan bilangan paling maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. Okey, kita labelkan apa tadi? Lelaki peserta dia Y. Okey. Lelaki Y. Y 5 orang. Y 5 orang. Mana Y 5 orang? Lelaki Y 5 orang. Okey, 5 orang adalah ni. Putus-putus. Jalan kira kena buat putus-putus tau. Jangan buat garisan biasa. Kalau garisan biasa tu termasuk dalam graf. Okey, ini garisan putus-putus menunjukkan jalan kira sahaja. Putus-putus sampai jumpa dekat, kan ni kawasan Borek.
Okey, dia jumpa kat mana? Dia jumpa kat titik yang ni. Lepas tu putus-putus lagi, jumpa titik yang ni. Okey, jumpa yang titik ni, awak buat putus-putus ke bawah untuk dapat bilangan perempuan. Yang pertama kita jumpa adalah bilangan yang minimum. Yang terakhir yang kita jumpa adalah bilangan maksimum. Okey, kita dah dapat yang ni. Contohnya lah, kita putus-putus kat sini. Jumpa yang kat sini, yang pertama tu, inilah bilangan minimum. Putus-putus sampai yang terakhir, ini adalah jumlah yang maksimum. So, 10, 15. 10 tu minimum, 15 tu adalah maksimum. Julat peserta perempuan yang sepadan dengan lelaki. Okey, julat dia. Kalau dia tanya pasal julat, awak kena buat dia punya persamaan dia macam ni. Julat adalah 10. Okey, kita nak X. Kita nak perempuan kan? Perempuan ni X. 15. Ni julat. Okey, kalau dia nak bilangan maksimum minimum, awak kena tulis balik dia punya persamaan. Okey, peserta lelaki, Y dia 5 orang. Peserta perempuan, minimum dia 10 orang. Maksimum dia adalah 15 orang. Okey, itu adalah soalan yang pertama. C1. Tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan choir. Berikan justifikasi anda. Kalau 8 orang lelaki. 8 orang lelaki. Tengok Y 8 orang. 8 orang ada kat mana? Ni 5, 10, 15. 8 orang ada kat mana? Okey, 8 orang ada dekat. Sorry, tak nampak. Okey, 8 orang ada dekat lebih kurang kat sinilah kan? 8 orang. Okey, awak tengok kat sini. Ini kawasan ni ada kawasan belorik tak dekat sini? Kat sini tak ada kawasan belorik kan? Bila tak ada kawasan belorik, maksudnya lelaki tak boleh lah sampai 8 orang. Kerana nilai Y dia 8 berada di luar kawasan belorik. Bila kita cek 8 tu tak termasuk kawasan belorik. Kalau macam 5 ni, boleh lagi ada terkena kat kawasan belorik ni. Faham tak? Kalau 5 ni terkena. Kalau contohnya kat sini, nombor kat sinilah 3 orang lah. Contohnya 3 orang kat sini. Kita pergi sini, ada kawasan belorik dia. So boleh. Kalau macam ni, 8 dah ada kat sini. Okey, dia tak terkena kawasan belorik. Kalau kawasan belorik dia kat sini, tu boleh dapat jawapan dia. Tapi kawasan 8 bukan berada dekat kawasan belorik. So, dia kata tak boleh lah. Y8 berada di luar kawasan belorik. Okey, ini adalah contoh permasalahan penuh daripada ayat. Tukar jadi persamaan. Daripada persamaan, buat graf penuh. Daripada graf, lorikkan persamaan dan selesaikan masalah apa yang dia nak. Okey? Boleh? Okey, nanti cuba tengok balik dekat dalam buku teks. Ni contoh ni dalam buku teks. Ni pun ada contoh yang 15 ni pun ada dalam buku teks. Fahamkan betul-betul dan cuba buat di buku tuition masing-masing. Okey?